Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Kita sambung pada muka surat yang ke-145 dalam kitab Rumi dan dalam kitab Jawi muka surat 92, iaitu bab ma jaa fi sifati ta'ami ahli nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat makanan bagi ahli neraka. Bukan ahli syurga tu, silap tu. Ahli neraka. Baik. Dia tersilap. Pengalih tulisan daripada Jawi ke Rumi ni, Ustazah Nurain ni, diikut seperti mana dalam kitab Jawi. Kalau kitab Jawi pun dia kata makanan ahli syurga, ada tak? Makanan ahli neraka. Pula subuh semalam bab berkenaan dengan minuman ahli neraka, kita dah membicarakan dia dengan hadis-hadisnya sekali. So malam ni apa dia makanan, sifat makanan ahli neraka Allah. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, makanan ahli neraka itu bukanlah makanan yang memberi kenyang perut dan lepas daripada sakitnya lapar. Bahkan makanannya itu penambah bagi azab atas daripada lapar itu. Dan rupa sifat makanan itu telah dikhabarkan oleh Nabi kita SAW sebagai ada tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Darda qala Rasulullah SAW yurqa ala ahli an-nari al-ju' فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضرع لا يسمن ولا يغني من جوع. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, dicampakkan, yakni dikenakan ke atas ahli neraka itu dengan kelaparan, maka menyamai akan barang yang ada mereka itu di dalamnya daripada azab. Bila mereka itu sudah kena kelaparan yang bersangatan itu, maka minta tolong mereka itu melepaskan kelaparannya. Maka ditolong akan mereka itu dengan makanan daripada dhari', iaitu satu tumbuhan di tanah Arab. Jikalau dimakan oleh binatang, pasti mati ia oleh bisanya.
tiada ia memberi gemuk dan menambahkan badan, dan tiada ia pula melepaskan daripada kelaparan, daripada menghilang akan penyakit lapar itu. Bila kata Nabi SAW, ada satu makanan pada min dhari'. Wallahu a'lam. Tu tak bentuk macam mana, wallahu a'lam, tak tahu. Tapi makanan ni kalau binatang makan pasti mati. Maksudnya pada satu tumbuhan, satu jenis tumbuhan yang tumbuhan itu membawa kepada kematian. Wallahu a'lam macam mana bentuk dia. Baik. Fayastaghisuna bi ta'amin fayughafuna bi ta'ami zil ghussah fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghussas fi dunya bisyarab fayastaghisuna bisyarab. Bila mereka itu sudah lapar, maka mintalah tolong mereka itu dengan diberikan kepadanya makanan supaya mereka itu makan. Maka ditolong akan mereka itu dengan makanan yang menjadi cekik dan mengkelan. Tahu mengkelan tak? Ini bahasa orang utara. Mengkelan apa? Nak cakap rasa tu boleh rasa tu, tapi nak cerita tak tahu. Itu bukan saat lalu. Dia terdekat ni. Makan tak ada ayak. Mengkelan tu kata orang utara tu, mengkelan ni ayak mana ayak? Tu mana mengkelan? Maksudnya pada tersekat ni. Tu. Yang ni diberi akan mereka itu makanan yang melekat dekat leher, tidak mahu terus masuk di dalam perut. Maka sudahlah hal yang demikian itu pun satu azab pula. Lalu ingat mereka itu akan bahawasanya ada mereka itu melepaskan mengkelan di leher di dalam dunia apabila makan sesuatu yang jadi kemengkelan, iaitu dilepaskan dengan air minuman tu. Makanan tak lepas kat leher ni, dekat tengkok ni, dia minum air sorry pada masuk. Maka tak kala ingat mereka itu akan yang demikian, lalu minta tolong mereka dengan diberi mereka itu minuman supaya diminumnya. Bagi makanan, tapi makanan yang buat tercekik. Azab tak tuan-tuan? Azab lah. Kita makan kalau tercekik tulang pun jenuh kepan nasi. Ada kata kepan nasi, ada kata pergi ambil kucing, urut kat tengkok, petua. Tak tahu tu tuan-tuan, habis kucing tu biar kuku dia simpan dalam. Kalau kuku dia buka, cakap ni habis luka. Ada petua. Dia nak kata itulah yang berlaku. Jadi tengah-tengah duk tercekik ni, duk teringat dulu atas dunia. Bila duk mengkelan ni apa? Cari ayak. Jadi macam tu apa? Fayurfa'u ilaihim alhamimu bikalali bil hadid fa iza danas min wujuhihim syawat wujuhahum fa iza dakhalat butunahum qatta'at ma fi butunihim. Itu kata Nabi. Maka diangkatkan oleh malaikat kepada mereka itu satu ayat yang sangat panas dengan penyangkuk daripada besi neraka sebagai mengangkat timba, bawa macam ayat timba tu. Maka apabila dihampirkan minuman itu ke muka mereka, nescaya masak daging muka mereka itu dan luruh kulit mukanya oleh panasnya minumannya itu. Dan apabila masuk minuman itu ke dalam perutnya, nescaya putus isi perut mereka dengan sebab ayak tadi. Bila dirasa mereka itu bertambah-tambah keras dan banyak azab ke atas diri mereka itu, maka mereka itu pun mahu minta ringan akan azab itu. Bila mana dah mengkelan ni minta ayak, malaikat datang buat apa? Air yang namanya hamim yang kita sebut dah subuh yang lalu tu. Dalam keadaan apa? Bil kalali bil hadid. Dalam keadaan bawa macam timbal. Dia punya penyangkut tu daripada hadid, daripada apa? Daripada besi. Minum-minum ni tuan-tuan, sampai-sampai ni dekat-dekat muka orang ahli neraka tu, syawwat wujuhum, terbakar. Mana yang apa dia? Masak. Kalau tuan-tuan dia panggil kata syawat. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan pergi kedai dia kan, tuan-tuan tengok dekat luar tu, dia macam ada satu peti, dalam tu tengah duk golek ayam. Tu dia panggil apa? Dia panggil dajjaj masywi. Dajjaj, ayam yang sedang dipanggang.
Maksudnya apa? Masak. Ayat neraka nanti buat main dekat ahli neraka apa? Syawwas wujuhahum. Main ayat tu main kat muka tu, muka ni jadi masak. Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita macam mana, tapi Nabi sebut lagu tu. Fa iza daqalat butunahum qatta'at fi butunihim. Masuk saja ayat tu dalam mulut depa tu, pergi dekat perut, memutuskan segala apa yang ada dalam perut. Tuan boleh imagine tak macam mana azab Allah? Ni ya tuan-tuan, yang Nabi SAW suruh kita sentiasa berdoa apa? Allahumma ajirni minan nar. Yang kita duduk baca setiap daripada maghrib, kita duduk baca setiap daripada subuh berapa kali? 7 kali. Riwayat datang 2, ada kata 7, ada kata 3. Syekh Imam Alawi Al-Maliki Al-Hasani kata apa? Elok baca 7 kali. Sebab pintu neraka ada 7. Allahumma ajirni minan nar. Benar ni pun tuan-tuan, saya tengok ramai di kalangan masyarakat kita yang sudah meninggalkan sunnah ini. Hatta nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu pun tak nak baca. Habis-habis salam, pakat bangun habis. Kalau sakit perut nak pergi tanah tak apalah. Ada haid tak apalah. Kalau jamak takdim, tu kena bangun lah, sebab jamak takdim mesti muwalat. Tapi kalau kita tak ada apa, lepas bagi salam duduk saat. Nabi ajar apa dia? Istighfar 3 kali. Lepas habis istighfar apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Kemudian kita baca apa? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Boleh juga baca tu awal sebelum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mina kata ramai di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang datang kemudian ni tuan-tuan, pakat tinggal habis. Pasal apa tinggal? Allahu a'lam, tak tahu. Biasalah tuan-tuan, kita baca. Lalu doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca. Tak boleh tuan-tuan, neraka ni bila mana kita sebut bab neraka ni, satu benda yang tak makul. Makul ni satu benda yang tak masuk dengan akal. Mana ada kata, mereka kata mana ada ayat boleh masuk dalam mulut. Takkanlah dia tak tolak ayat tu. Ayat tu dah tahu panas. Ayat tu tuan-tuan yang dibawa kepada ahli neraka bil kalali bil hadid tu, tahu tak panas? Tahu. Tapi pasal apa minum? Itu namanya azab. Itu nama dia azab. Kalau dia tahu tuan-tuan, dia lari, dia takkan minum. Tapi kerana benda tu azab, dan dia pula dalam keadaan dahaga, dia minum ayak tu. Bila mana minum ayak tu, qata'as ma fi butunihim. Allah, ayak tu memutuskan segala apa? Isi perut dia. Kemudian bila jadi macam tu apa? Minta ringan azab Allah. Fayaquluna ud'u khazanata jahannam fayaqulun alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala. Maka berkatalah ahli neraka itu sama-sama sendirinya, suruhlah oleh sekalian kamu akan khadam-khadam neraka jahanam ini, minta ringankan azab kita. Kata ahli neraka pada ud'u khazanata jahannam. Siapa khazanah ni? Malaikat yang jaga neraka ni, Zabaniyah, dan juga malaikat Malik. Minta apa ni? Kiranya tolong doakan pada Tuhan seperti kehendak mereka itu. Maka jawab sekalian malaikat itu, bukankah akan datang kepada sekalian kamu pesuruh-pesuruh Allah daripada bangsa kamu, jadi bangsa manusia, pada masa di dalam dunia dulu? Kedatangan mereka itu dengan beberapa tanda dan hujah yang menunjukkan atas pesuruhnya. Duk minta ni malaikat tolonglah doa dekat Tuhan supaya kurangkanlah azab kami ni, tak tahan dah ni. Kata malaikat, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Takkanlah tak ada nabi yang diutuskan kepada hampa ni bawa dengan bayyinat, bawa hujah. Qalu bala. Bahkan ya, memang ada diutuskan kepada kami nabi. Ni tuan-tuan surah apa ni? Ni bukan ayat, bukan surah tu. Apa dia punya iktibas dalam ayat Quran? Surah Al-Mulk. Kullama ulqiya fiha faujun
Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kami lemparkan ahli neraka, faujun ni apa tuan-tuan? Ulama tafsir kata apa? Faujun dalam keadaan kepala tu jatuh dulu. Tu faujun. Bila mana jatuh ni, sa'alahum khazanatuha, maka bertanyalah malaikat yang jaga neraka tu, alam ya'tikum nazir, tak ada ke siapa yang mai datang ke hampa ni bagi peringatan Allah? Tak ada ke nabi yang datang? Tak ada ke ulama-ulama yang datang? Tak ada ke para ulama ustaz yang cerita bab neraka ni? Tak ada ke? Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazabnaha. Kata mereka, sungguh memang telah datang kepada kami an-nazir. Nabi datang kat kami, Rasul datang dekat kami, ulama datang dekat kami. Tapi apa kata? Fakazabna, tapi kami dustakan mereka. Dusta tak nak percaya ni tuan-tuan, bab cerita bab neraka ni. Ada tak orang nafi? Ada. Kita baca dulu berkenaan dengan pada badan bentuk ahli neraka punya besar. Ada tak orang nafikan benda tu? Ada. Dia kata benda ni tak logik. Mana ada manusia boleh jadi badan besar, gigi besar Jabal Uhud? Dia kata ni mustahil. Tak masuk dengan akal. Tak masuk dengan akal. Bukan daripada wahyu. Ni minta ni dekat Tuhan. Supaya apa dah? Supaya ringankan azab malaikat perli. Awak dulu atas dunia tak ada ke siapa main cerita berkenaan dengan apa? Agama ni. Tak ada kan Nabi datang bawa hujah kepada hampa? Qalu bala. Jawab mereka tu, bahkan ada datang mereka itu kepada kami dan diseru mereka itu akan kami, tetapi kami juga orang-orang celaka, telah dilawan nafsu kami, tak mahu menurutnya. Jawab apa? Bukan salah Allah, bukan salah para anbiya, sebab Allah dia utuskan para nabi. Betul golongan Mu'tazilah mengatakan tak utus nabi pun tak apa, kita ada sunnah tak? Mesti ada pengutusan para anbiya. Untuk apa? Tunjuk mana baik mana buruk. Mu'tazilah kata no. Sebab apa? Allah dah bagi akal dekat manusia, manusia boleh fikir mana baik mana buruk. Itu Mu'tazilah. Kita ada, kita mesti based on pada apa? Wahyu. Mesti ada Quran, mesti ada kitab, mesti ada sunnah. Baru kita boleh beza baik dengan buruk. Kalau tak boleh beza baik buruk ni tuan-tuan, hanya guna akal saja untuk beza baik dia juga buruk, kata Sayyidina Ali, sudah pasti engkau petikaikan kenapa khuf disapu di bahagian atas, tak disapu bahagian bawah. Dan kita mengaji dalam kitab Bulughul Maram. Lalu kita baca dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama berkenaan dengan sapu khuf. Kita sapu bahagian atas. Padahal bahagian atas tu bukan bahagian pijak. Maksudnya bahagian pijak itulah yang disapu dengan ayat sebab apa? Bawah tu kotak. Tapi kenapa sapu atas? Itu kata Sayyidina Ali, kalau agama ni pakai akal, akan pertikaikan benda ni. Sedangkan Imam At-Tirmizi mengatakan pada hadis khuf adalah hadis yang mutawatir. Lebih daripada 10 orang, ada dua kata 75 orang sahabat riwayat hadis berkenaan dengan khuf, Nabi sapu atas. Walaupun ada dalam mazhab Syafi'i sunat bagi kita sapu bawah sekali, dia silang macam tu. Silang. Sapu macam tu. Jalan tu macam tu. Yang kita sapu khuf ni kaki kita sapu macam tu. So dalam mazhab Syafi'i sunat juga untuk apa? Sapu silang macam tu. Sapu juga bahagian bawah. Walaupun tak ada hadis Nabi kata sapu bahagian bawah, mazhab Syafi'i kata istihbab sapu juga bahagian bawah. Nak kata tu agama ni tuan-tuan, dia tak boleh bergantung pada akal. Sebab benda ni benda sama'iyat. Tuan-tuan ngaji tauhid, ada satu bab dia panggil bab sama'iyat. Apa bab sama'iyat ni? Benda yang datang melalui perkhabaran, melalui telinga. Apa benda? Benda ghaib. Benda ghaib ni tuan-tuan tak boleh nak bayang dengan akal ni, tak boleh nak pergi. Akal ni tak boleh nak pergi jauh. Macam mana kita boleh tahu? Quran dan juga hadis. Betul para ulama dalam isu sama'iyat tawakuf. Apa dia?
serah kepada Quran, serah kepada hadis. Apa yang cerita dalam Quran, apa yang cerita dalam hadis, itu sahaja pakai. Walaupun adalah huraian-huraian, contoh macam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibn Qayyim, kitab namanya Ad-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, cerita tentang ahwal ahli kubur. Itu semua tuan-tuan berdasarkan pada tafsiran huraian ulama. Tapi based on pada apa? Quran dan juga hadis ni. Yang kita kata golongan-golongan pada golongan-golongan yang tak nak langsung pada agama ni, azab dia. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jawab segala malaikat itu, maka pintalah oleh sekalian kamu kepada Tuhan akan apa kehendak sekalian kamu. Kerana apa? Kerana kami tak berani melanggar hukum Tuhan. Tidak disuruhnya kami minta doa kepadanya seperti sekalian kamu itu. Maka tiadalah doa segala orang kafir di dalam neraka itu, melainkan di dalam sia-sia, tidak diterima sama sekali. Kata Nabi SAW. Wahai adik kata mana apa? Fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Mana-mana orang yang mati tak beriman, kita mati kafir, masuk dalam neraka, nak doa dekat Tuhan supaya dikeluarkan daripada neraka, Allah tak terima doa. Qala fayaquluna ud'u malikan fayaquluna ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala fayujibuhum innakum makisun. Kata rawi dalam satu riwayat, bila sudah dilihat mereka itu akan khadam-khadam neraka itu di kalangan para malaikat tidak mahu mendoakan mereka, maka mereka berkata mereka itu sama-sama sendirinya, mintalah sekalian kamu kepada Malik. Malik daripada ketua yang jaga neraka, iaitu malaikat yang menjadi kepala daripada segala khadam-khadam neraka itu dan ketuanya. Maka mereka itu pun meminta kepada Malik dan berkata kepada mereka itu, hai Malik, dan berkata mereka itu, hai Malik, tolonglah kami, tolonglah pinta kami pada Tuhan kamu, kerana telah kami pinta akan ini tiada makbul dan ini tidak makbul, bahkan bertambah azab. Maka tolonglah pinta biar kiranya dimatikannya atas kami oleh Tuhanmu, kerana apa? Tak tertanggung kami akan demikian azab ini. Kata Malik, tolong doa dekat Tuhan, liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah ambil kami lah, kata. Tak larat dah lah. Mana yang azab kita baca dulu kan, bila mana azab hidup balik, azab hidup balik, minta pada malaikat ni, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah minta dekat Tuhan. Maksudnya apa? Liyaqdi alaina, bagi mati teruslah kami ni. Dah tak larat dah tanggung azab, azab yang sangat dahsyat ni. Tu minta apa? Minta Malik. Malik ni tuan-tuan dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, tak pernah renyih. Renyih pun tak, senyum pun tak. Hatta Nabi SAW jumpa dia pun dia tak senyum. Tu Malik yang jaga neraka tu. Dia ada 3 orang Zabaniyah, assistant dia tu yang jaga. 3 yang tolong azab. Ketua dia siapa? Malik. 3 assistant dia panggil apa? Zabaniyah. Tugas dia apa? Tugas depan 3 orang ni lah. 3 orang ni muka jangan cerita lah tuan-tuan. Muka cengeng, garang. Kot sini ada kerja penjara, Cik Din penjara tu kan. Muka Cik Din garang. Tu dia kerja penjara. Muka cengeng. Mana orang jaga penjara muka baik? Tak ada, macam cengeng. Sebab apa? Sebab ni banduan ni. Kalau buat halal balai, saya kira buat halal balai dengan kita. So muka cengeng. Malaikat yang jaga neraka muka cengeng. Sebab apa? Yang dia buat tu apa? Tugas dia azab. Kalau muka ni muka nampak macam kesian sikit, orang ambil kesempatan. Nampak macam tak larat lah kena azab. Mereka kata, kita apa, tak payah. Tak jadilah tuan-tuan. Sebab malaikat apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Tu malaikat. Tak ada lah. Bila minta macam tu kepada apa? Kepada Malik radhiyallahu ta'ala alaihi salam.
Kata perawi hadis, maka diberi jawab akan pinta mereka itu dengan kata bahawasanya adalah sekalian kamu itu tinggal dengan kekalnya atas hal yang demikian itu. Tiada jalan lagi bagi kamu boleh mati, dan tiada jalan boleh lepas daripadanya dengan lainnya. Apa kata malaikat Malik? Innakum makisun. Sesungguhnya hampa ni makisun. Apa dah? Duduklah dalam ni sampai bila-bila. Nak keluar tak boleh dah. Kita kadang kita baca jilid yang ke-17 ni, kita langkau ni. Tak apa, nanti kalau habis kita baca jilid ke-17 apa dia? Bila mana kumpulnya ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka, malaikat bawa apa? Seekor kambing. Bawa seekor kambing. Kumpul balik. Ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka ni bawa mai bertemu di tengah-tengah tu. Malaikat bawa seekor kambing hitam. Bawa nak tunjuk apa dah? Nak tunjuk bahawasanya apa? Hari ni aku sembelih kambing ni. Malaikat tu sembelih kambing tu, dan kata malaikat pada hari ni sudah tidak ada namanya kematian. Maksudnya apa? Simbolik. Kambing hitam sebagai simbolik kepada apa? Kematian. Mana kematian pada hari ni telah disembelih. Maksudnya apa? Tak ada lagi dah mati. Yang kekal dalam neraka, kekal dalam neraka. Yang syurga, kekal dalam syurga. Tapi ada tak mereka minta? Mereka minta juga. Tapi kata malaikat Malik apa dah? Innakum makisun. Hampa kekal dah dalam ni, tak keluar mana dah. Tu. Qala al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, satu orang ulama yang besar dalam ulama hadis, dan julukan dia al-A'mash. Nama dia Sulaiman bin Mihran. Nubbitu anna baina du'aihim wa baina ijabati malikin iyyahum alfa'am. Kata rawi hadis namanya Al-A'mash, telah diceritakan pada aku bahawasanya antara doa mereka itu dan antara jawab malaikat Malik itu akan mereka itu 1000 tahun. Maka yang demikian itu menunjukkan sehabis-habis hina dan tidak dipedulikan apa kemahuan segala kafir yang masuk neraka tadi. Apa kata A'mash? Diceritakan kepada aku, kata A'mash apa dia? Anna baina du'aihim. Doa apa? Doa orang kafir tadi tu, nak minta ringan tu. Wa baina ijabati malikin. Di antara jawapan malaikat Malik tadi, innakum makisun tu, iyyahum alfa'am. 1000 tahun. Mana hari ni orang kafir tanya, contohlah, hari ni orang kafir tanya kepada malaikat minta supaya apa dia? Dikurangkan azab. Bila malaikat Malik jawab, 1000 tahun kemudian. Untuk apa tu? Saja bagi stres. Nak penting ni kadang tak selamatkan kami. Malik tak tahulah cerita apa kat kami. Tak tahulah apa jadi dekat kami. Bila malaikat Malik jawab, 1000 tahun kemudian. Sebab apa? Sebab nak hina. Tak nak ambil peduli. Segala siapa? Segala orang kafir yang masuk dalam neraka tadi. Itu kata Imam Al-A'mash. Qala fayaquluna ud'u rabbakum fala ahada khairun min rabbikum fayaquluna rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Kata rawi pada, maka berkata ahli neraka itu sama-sama sendiri mereka, pintalah oleh sekalian kamu, lepaskan daripada azab ini terus kepada Tuhan engkau, dengan tiada siapa pun menegahinya, kerana tiada seorang pun yang lebih baik daripada Tuhanmu itu. Baru nak minta dekat Tuhan. Tadi minta dekat malaikat Malik. Malaikat biasa, malaikat yang jaga neraka tu, malaikat buat tak tahu ya. Minta dekat Malik pula, Malik pun kata sama juga. Lalu kita minta dekat Allah lah. Sebab apa dia kata pada? Sebab dia kata Allah Subhanahu wa taala tu khairun min rabbikum. Allah ni baik. Baru nak puji Tuhan. Macam Firaun lah. Firaun bila mana tenggelam dekat Laut Merah tu, baru nak mengucap 2 kalimah syahadah. Datang malaikat Jibril kepal, lumpak, sumbat dalam mulut
Firaun. Kami mengatakan pada hang ni dulu Musa datang bawa wahyu, Musa datang bawa mukjizat, satu apa pun tak ambil. Satu apa pun tak ambil. Kan Firaun ni dia kena banyak bala. Bala dengan apa? Dengan belalang. Bala dengan hama, dengan kutu. Buka nasi ya tuan-tuan, belalang. Contohlah, buka periuk je belalang. Nak minum air dalam cawan ada belalang. Nak tidur atas katil ada belalang. Bila mana minta oleh Musa, tolonglah Musa minta dekat Tuhan hang supaya tarik balik segala apa yang musibah yang tipu oleh kami ni, aku janji masuk Islam. Lala tak masuk Islam tak? Tak masuk Islam pun. Turun pula azab yang kedua, antaranya katak. Buka makanan ada katak. Tidur atas katil, katak pun ada. Minum air dalam tu pun ada katak. Lala Allah uji pun dengan darah. Darah ni tuan-tuan, bahasa Fir'aun, bahasa Qibti. Nabi Musa Bani Israel. Bila mana tuan ayak ni dalam cawan ni, ayak putih tuan-tuan masuk dalam cawan jadi merah, jadi darah. Fir'aun kata tak boleh jadi ni, kena minta dekat Musa juga. Mintakan Nabi Musa pada supaya Allah tarik balik. Atau orang Qibti nak minum ayak pun tukar jadi darah. Sehingga kan ada dari kalangan Bani Israel yang pasal kita kata apa, tolonglah kami. Apa minum ayak ni, apa tuang dalam mulut kami. Orang Bani Israel pun minumlah air. Air putih minum. Bahasa Qibti buat apa? Duduk bawah tu tadah mulut. Keluar ayak daripada ni putih, masuk mulut Qibti jadi merah balik. Allah buat. Bagi macam-macam peringatan kepada Fir'aun. Macam-macam lagi. Tapi akhirnya apa dia? Mati kafir. Bila mana nyawa dekat Gharaqah. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, bila mana satu orang nak taubat dalam keadaan nyawa dekat Gharaqah ni, kat bahagian halqum ni, Allah tak terima dah. Datang Jibril alaihissalam kepai-kepai tanah, sumbat dalam mulut Fir'aun. Ni Allah Ta'ala cerita gambaran siapa? Orang yang engkang dengan dia di dunia dulu. Dekat sana baru kata pada fala ahada khairun min rabbikum. Tak ada siapa dah yang paling baik melainkan Tuhan. Minta dekat Tuhan. Tu kata depa. Apa depa kata? Maka kata mereka tu, wahai Tuhanku, telah tewaslah kami dan dikalahkan atas kami oleh kecelakaan kami. Tidak kami terlawan dan terlepaskan daripadanya, dan jadilah kami satu kaum yang sesat. Maka dengan sebab kalah kami, dengan sebab celaka kami itu, ya Tuhanku, ampunlah kiranya bagi kami. Keluarkan kiranya kami ini daripada neraka dan azabnya. Biar kami menjunjung apa suruhmu. Maka jika sekiranya kami ulang kerjakan apa larangan kamu, maka sesungguhnya kami itu orang-orang yang zalim. Maka mustahak benar kami berkekalan di dalam azab itu. Kata mereka pada, wahai Tuhan, ghalabas alaina, kami telah dikalahkan dengan nafsu kami. Siqwatuna wa kunna qaumad dhalin, kami ni kaum yang sesat. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, wahai Tuhan, keluarkan kami daripada neraka ni. Fa in udna, kalau kami ulang balik, fa inna zalimun, kami dikena orang yang zalim. Apa jawab? Qala fayujibuhu ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Maka dijawab orang akan pinta mereka itu dengan kata, ceklah sekalian kamu, pergi jauh, undur macam anjing duduk dengan hinanya dalam neraka itu. Jangan lagi sekalian kamu berkata apa kemudian daripada ini. Bila mana duk minta dekat Tuhan macam tu, malaikat kata, dah, pergi balik. Pergi. Kata pada, cek sekalian kamu, pergi balik. Periksa diri hampa. Pergi jauh macam anjing. Maknanya dihalaunya ahli neraka ni, macam mana manusia dulu halau anjing daripada tempat dia. Ni tuan-tuan. Hina tuan-tuan. Hina lah. So, ahli neraka ni tuan-tuan, kehinaan ditimpakan ke atas dia, ke atas mereka.
Na'udzubillah min zalik. Mudah Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara tersebut. Qala fa'inda zalika ya'isu min kullil khair wa 'inda zalika ya'khuduna fi zafir wal hasrati wal wail. Kata rawi, maka pada ketika itu, yakni ketika mana kafir di dalam neraka dengar akan jawab daripada pihak Tuhan demikian itu. Mereka ni jawab, mereka ni minta kat Allah, Allah tak jawab. Ada wakil daripada Tuhan, daripada malaikat yang tolong jawab. Sebab apa? Allah meluat nak jumpa mereka ni. Allah cukup benci nak jumpa mereka ni. Sudahlah putus asa dan tidak harap mereka itu dapat apa sesuatu daripada tiap-tiap kebajikan. Maka pada ketika itu bernafas panjanglah mereka itu dan sesat dan celakalah. Bila mana macam-macam jaya nak buat, nak minta tolong, tak boleh. Akhirnya apa? Wa hasrata wal wail. Depa jadi apa dah? Depa jadi kecewa, sesat dan celaka. Habis. Boleh buat apa? Sebab apa? Tak ada siapa boleh tolong. Itulah tuan-tuan, dah kata Imam At-Tirmizi, telah kata Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdi, dan imam-imam hadis tidak merafakkan hadis ini. Sebab tu dia kata ada rawi yang cerita hadis tersebut. Baik. Masalah yang ke-70. Ahli neraka itu hodoh mukanya, masam dan kerut dan lecuk-lecuk. Jadi apa? Lecuk-lecuk mukanya, dimakan oleh api. Dan ada yang tersingsing dan terselak bibirnya ke atas dan ke bawah, dan nampak gusinya, dan macam-macam kehodohannya itu diperbuat oleh api neraka. Demikianlah tersebut di dalam khabar yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hum fiha kalihun, qala taswihun nar fatataqallafa shafatuhu al-ulya hatta tablugha wasata ra'sih wa tastarqi shafatuhu as-sufla hatta tadriba surratahu. Tuan-tuan tengok dahsyat tak dahsyat ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW bersabda, ia pada tafsirkan ayat Quran dengan makna apa? Dan bermula mereka orang-orang ahli neraka itu hodoh muka-mukanya di dalam neraka itu. Kata Allah, wahum fiha kalihun. Wahum tu siapa? Hum tu domain mana tu? Domain balik kepada ahli neraka. Fiha, ha tu neraka. Kalihun, muka depa ni ahli neraka ni cukup hodoh. So macam mana nak cerita hodoh tu? Sabda Nabi SAW, bermula hodohnya ahli neraka itu ialah diburukkan oleh api. Api yang menyebabkan muka depa jadi hodoh. Jadi bengkak muka-muka mereka itu dan melendut. Melendut apa? Ni bawah. Melendut. Tu. Ha? Dia apa? Meleleh macam meleleh. Menggelebih. Melendut muka mereka itu. Maka tersingsinglah bibirnya yang sebelah atas ni hingga sampai ke hingga sampai ke pertengahan kepala. Ni bibir ni. Bahagian atas ni. Dan melendutlah bibir yang sebelah bawah hingga sampai menyentuhi pusatnya. Bibir atas ni tuan-tuan, dia jadi terbuka sampai ni atas ni. Yang bibir bawah ni melanjut sampai ke bawah, sampai ke pusat. Hodoh dah tuan-tuan, hodoh lah. Tengok hantu tak ada rupanya ni. Tengok hantu, ada rupa hantu dulu ni. Tak pernah jumpa setakat ni lah. Tak tahu aku balik jumpa, tak tahu lah. Tapi setakat ni tak jumpa lagi lah. Ni bibir atas ni tuan-tuan, ni sampai ke atas ni. Yang bibir bawah tu, Allah. Senang ni tuan-tuan. Apa kata Imam Tirmizi? Bermula hadis ini hasan lagi sahih. Lagi gharib. Mana hadis ni tuan-tuan? Oh tuan-tuan, bukan hadis main-main lah. Mana hadis ni dijadikan sebagai hujjah. Maka peri hodoh-hodoh orang-orang dalam neraka itu ada lagi disebut dalam hadis lain, katanya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala law anna rajulan min ahli an-nar ukhrija ila dunya lamata ahlu dunya
min wasyatil manzirih wa nakthi rihih. Qala summa baka Abdullah bukaun syadidan. Telah diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Ni tuan-tuan, bapa Abdullah tu anak, Amr tu pak, Al-As tu tok wan. Al-As ni lah tuan-tuan yang dia kata pada kat Nabi, wahai Muhammad, keturunan hang terputus. Al-As ni dia kafir Quraisy. Anak dia Amr Islam, cucu dia pun Islam juga. Amr bin Al-As ni zaman Sayyidina Umar jadi gubernur dekat Mesir. Tu. Anak dia Abdullah ni perawi hadis besar lah. Al-As ni. So bila mana Al-As kata lagu tu pada turun ayat Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dia panggil asbab bun nuzul. Sebab apa turun surah Al-Kautsar? Sebab apa? Nak menyedapkan hati Nabi, nak menggembirakan hati Nabi pada kata orang Quraisy, wahai Muhammad, hang ni tak ada zuriat. Sebab apa? Anak Nabi yang laki-laki semua wafat ketika mana kecil. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim alaihimussalatu wassalam semua meninggal dalam keadaan kecil. Qasim dan juga Abdullah anak kepada siapa? Sayyidatuna Khadijah. Ibrahim anak kepada Maryam Al-Qibtiyah, meninggal kecil. So bila mana jadi macam tu, kata Al-As kepada wahai Muhammad, hang zuriat hang terputus. Dalam apa Quran pun turun ayat inna a'tainakal kautsar fastalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka menghendaki kepada engkau wahai Muhammad dengan mengatakan zuriat engkau yang terputus, sedangkan mereka lah yang abtar, zuriat mereka lah yang terputus. Tuhan Allah gembirakan hati Nabi SAW. Ini katanya pada jikalau bahawasanya seorang lelaki daripada ahli neraka itu keluar ia ke dunia ini, nescaya matilah ahli dunia daripada sebab hodoh rupanya dan busuk baunya. Katanya kemudian menangislah Abdullah ni, perawi hadis ni, sahabat ni, akan sebagai menangis yang bersangatan. Tak cerita dahsyatnya hodoh teruknya ahli neraka. Saya meriwayatkan hadis ini oleh siapa? Dalam kitab Imam Ibnu Abi Dunya, dan hadis ini hadis mauquf. Apa hadis mauquf tuan-tuan? Hadis yang keluar daripada kata sahabat. Apa dah hadis marfu'? Hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dah hadis mursal? Hadis yang terhenti dekat tabi'in. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, dia ada hadis mauquf terhenti dekat sahabat, mana kata sahabat bukan kata Nabi. Hadis marfu' memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dia panggil hadisul mursal. Apa hadis mursal? Hadis yang tabi'in sebut tanpa melalui mana-mana perantaraan sahabat. Dia panggil hadisul mursal. So hadis mursal di khilaf. Bagi Syafi'i kita terima hadis mursal. Baik. Masalah yang ke-71. Sikit lagi tu. Alat perkakas penyeksa orang di dalam neraka itu sangatlah hebatnya daripada rantainya dan belenggunya dan lain-lain. Perkakas, alat yang digunakan untuk diseksa. Dan sebab itulah ada dikhabarkan oleh Nabi kita SAW sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Anna Abdullah bin Amr bin Al-As qala Rasulullah SAW, law anna rasafatan misla hadhihi wa asyara ila misli jumjumah ursilat minas sama'i ila al-ardi wa hiya masiratu 500 sanatin la balaghatil arda qabla al-layl. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, katanya telah bersabda Nabi SAW, jikalaulah bahawasanya sepotong biji timah yang besar seumpama ini, kata Nabi, dan ditunjukkan dengan isyarat tangannya kepada seumpama tengkorak kepala, dilepaskan, yakni dijatuhkan daripada langit kepada bumi, padahalnya perjalanan antara langit dan bumi itu 500 tahun, nescaya sampailah ia ke bumi sebelum malam dia.
Nak kata apa berat siksaan, ataupun kita kata pada Rasulullah ni macam timah yang digunakan untuk azab ahli neraka. Kalau turun daripada langit ni, daripada atas langit nak turun ke langit dunia, kalau ambil masa 500 tahun, tak perlu ambil waktu lama apa, satu malam boleh sampai dah. Dia punya berat tu. Itulah yang digunakan untuk apa? Siksa ahli neraka. Walau anna ursilas min ra'si silsilatil lasaras 40 kharifan al-lail wan nahar qabla an tablugha aslaha aw qa'raha. Dan jikalau bahawasanya dilepaskan daripada hujung rantai tu, nescaya berjalanlah ia 40 kharif, ini 40 malam dan siangnya, sebelum bahawa sampai ia akan pangkalnya atau patatnya ni bahagian bawah. Tu rantai tu. Kalau lepas rantai tu jatuh. Sebelum dia sampai ke bawah tu, ambil tempoh berapa lama? 40 tahun nak sampai. Punya panjang. Rantai apa? Rantai yang digunakan untuk seksa ahli neraka. Dia telah dikeluarkan dalam satu hadis dalam Targhib wa Tarhib karangan Imam Ibnu Munzir. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna maqma'an min hadidi jahannam wudi'a fil ardi fajtama'a lahu as-saqalani ma aqamuhu min al-ardi." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Jikalau sungguhnya pemukul daripada besi di dalam neraka jahanam itu dihantarkan ke bumi, maka berhimpunlah baginya jin dan manusia, tentulah tiada terubahkan oleh mereka itu akan dia daripada tempatnya di bumi ini." Berat. Kata Nabi SAW, kalau penukul yang pukul ahli neraka tu jatuh dekat bumi, nak alih dia, kumpullah jin berapa banyak, manusia berapa banyak, tak teralih. Nak kata besar, berat, pemukul daripada neraka Allah. Dan yang terakhirnya dan diriwayatkan daripada dalam At-Targhib wa Tarhib, satu lagi hadis dengan katanya, an Muhammad ibn Hashim radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Lamma nuzila hadhihi al-ayah narun waquduha an-nas wal hijarah fara'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'aha syabun ila jambil qasa'iq faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu fil hujrihi rahmatan lah famakasa ma syaa Allah ay yamkuth thumma fataha 'ainayhi faqala bi abi anta wa ummi mislu ayyi shay'in al-hajar faqala amma yakfika ma asabak ala anna al-hajara al-wahida minha law wudi'a ala jibali dunya kulliha lazabas minhu wa inna ma'a kulli insani minhum hajaran wasyaytana." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Muhammad bin Hashim radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, tatkala turun ini ayat, kira-kira maknanya, takutlah sekalian kamu akan neraka, bermula kayu apinya manusia dan juga batu. Mana bahan bakar api neraka ni mana? Manusia dan juga batu berhala. Dibaca akan dia oleh Nabi SAW, maka didengar akan dia oleh satu orang muda yang ada di rusuknya, lalu rebah pingsan ia. Dengar kata Nabi baca ayat, narun waquduhan nas wal hijarah. Neraka ni dia punya apa dah? Bahan bakar dia daripada manusia dan juga batu. Dengar ni tuan-tuan, satu orang sahabat Nabi dah pingsan, punya takut. Maka dijadikan oleh Rasulullah SAW akan kepalanya di atas ribanya kerana kasihan akan dia. Allah untung tuan-tuan. Nabi ambil kepala dia letak atas riba Nabi. Allah ni cukup beruntung sahabat ni. Maka tunggu pula selama dikendaki Allah menunggunya. Kemudian dibukakan dua matanya, kemudian dia belum jaga. Maka berkata ia, dengan bapakku dan ibuku tebusan engkau wahai Rasulullah, seumpama macam mana suatu daripada batu itu. Sabdanya, tidakkah memadai barang yang mengenai akan dikau
atas bahawasanya batu yang satu daripadanya jikalau dihantarkan atas segala gunung dalam dunia semuanya, tentulah lebok daripadanya. Dan bahawasanya serta tiap-tiap manusia daripada mereka itu satu batu dan satu syaitan. Mana batu yang digunakan sebagai bakaran api neraka itu, kata Nabi, law wudi'a 'ala jibali dunya kulliha lazabat minhu. Semua akan cayak batu dalam neraka. Itulah tuan-tuan nak cerita apa dia? Benar-benar siksaan perkakas bahan yang digunakan dalam neraka untuk menyeksa ahli neraka. Jadi kita baca ni tuan-tuan, tak boleh nak bayangkanlah, tapi itu daripada hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. So kita akan nanti bab maja'anna narakum hazi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang tua-tua dulu kata apa dah? Api dunia ni satu juzuk daripada 70 juzuk daripada neraka jahannam. Ada cerita. Api dalam dunia ni yang kita guna lighter kita, yang kita duk guna masak yang duk ada pada hari ni, satu juzuk daripada mana? 70 juzuk api neraka jahannam. InsyaAllah kita akan tengok hadis tersebut. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.